النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقبيح بك يا هذا أن تشيب وأنت طفل العقل صغير ولا تفهم مراد الله منك فإن كنت عاقلا فابكي على نفسك قبل أن يبكى عليك فإن الولد والزوجة والخادم والصديق لا يبكون عليك إذا مت بل يبكون على ما فاتهم منك فسابقهم أنت بالبكاء وقل يحق لي أن أبكي على فوات الحظ من ربي قبل أن يبكوا علي. Qabihun bika, sangat-sangat keji dan tercela engkau, wahai salik, wahai orang yang berjalan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala memperwajibkan kita berjalan kepada bidalil qaulihi ta'ala, dengan dalil firman Tuhan, fafirru ilallah, berjalanlah sekalian kamu kepada Allah, yakni kepada ma'rifat yang sebenar kepada Tuhan, mengenali sebenar kepada Allah Ta'ala yang membawa kepada kuatnya mereka berpegang dengan syariah dan menzahirkan kehambaan yang sebenar dengan Allah Ta'ala. Maka sangat tercela engkau, wahai salik, wahai orang yang berjalan, rambut engkau sudah beruban namun masih berakal kebudak-budakan. Rambut dah penuh beruban, misai janggut beruban, tapi perangai engkau macam budak-budak kecil, kata Tuan Pengarang, ya. Dan otakmu tadi masih kecil dan engkau tidak memahami kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dirimu. Kamu dicempakkan ke dunia untuk apa? Kamu dijadikan menumpang sementara di dunia untuk apa? Maknanya wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni, ay illa liya'rifun. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, itu ayat yang selalu kita dengar. Tidak aku jadikan jin dan manusia, ya, illa liya'buduni, melainkan untuk beribadah. Liya'budun ay bermakna liya'rifun, supaya mereka mengenali sebenar-benar siapa dia Allah Ta'ala. Sebab ibadat tidak akan diiktiraf kalau dia tak kenal siapa Tuhan. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah dan tak diiktiraf ibadat kalau dia tak kenal siapa Tuhan. Sebaliknya, kalau dia kenal siapa Tuhannya, nasaya dia akan bersungguh-sungguh, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kerinduan yang cukup kuat. Kalau dia kenal siapa dia Tuhan dia. Orang kalau dia kenal siapa dia Allah Ta'ala, confirm hati dia memang rindu yang kuat dengan Allah Ta'ala. Kerinduan yang kuat itu menandakan makrifat dia tinggi dengan Tuhan. Dan bila tinggi kerinduan dengan Tuhan, mana mungkin dia meninggalkan syara'i, segala syariat yang telah ditetapkan ke atas dirinya. Mana mungkin dia lalai, mana mungkin dia menghadap kalbi dia kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mana mungkin dia berseronok dan bersedap dengan makhluk. Confirm dia akan berseronok, bersedap, berlazat dengan Tuhan. Ini dah tua, nak berlazat dengan Tuhan pun tak erti, nak berseronok dengan Tuhan pun tak erti. Macam mana nak seronok dengan Tuhan? Itu pun tak erti.
Bergambut dah beruban, dia kata. Janggut dah beruban pun tak geti-geti lagi. Ini kata Tuan Pengarang. Dia cuit kita tuan-tuan. Jika engkau benar-benar berakal, kalau kau benar-benar ada akal, tangisilah ke atas dirimu sebelum manusia menangisi kematian. Sebelum orang lain mencurahkan air mata kena kemergianmu, ya, sebab manfaat dia dekat kamu dah tak ada. Tu dia menangis. Baik kamu tangisi diri kamu, ya, sebab dengan tangisan yang sungguh, ya, hasil daripada apa? Tangisan tersentuhnya qalbi. Manusia tu keluar air mata bukan kerana bukan kerana apa tuan? Bukan kerana dia bersedih, bukan kerana dia gembira. Sebab kalau bersedih, ada orang gembira dia menangis. Ya, sebenarnya tangisan adalah tersentuhnya qalbi. Qalbi bila pap dia sentuh, air mata akan keluar. Maka sentuhan tu ada beza, sama ada sentuhan tu ketakutan, sentuhan tu kegerunan, sentuhan tadi kedukecitaan, sentuhan itu kegembiraan. Bermakna sentuhan qalbi menyebabkan susulan dia terkeluarnya air mata. Maka air mata yang paling mahal, air mata yang rindu dan gerun dengan Allah. Kitratan la yamassuhumun nar. Dua titisan ini tidak akan disentuh oleh api neraka Jahannam. Neraka pun tak boleh sentuh. Pertama, titisan darah yang keluar kena mempertahankan agama Allah. Sebagaimana sahabat-sahabat kita yang sedang bernikmat di Palestin, di Gaza. Hakikat tu nikmat dan jadi dua pandangan. Zahir kita mengutuk sekeras-kerasnya kejahatan kebinatangan Yahudi laknatullah, sekutu dia iaitulah golongan Nasara. Ya, kita kutuk sekutu kerana keganasan yang melampaui batas. Tapi sebaliknya yang kedua, di mana mereka sekarang? Mereka sedang bernikmat, bertanaum, bernikmat di dalam syurga Allah Ta'ala. Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Dia masuk syurga tanpa hisab. Ya, dia masuk syurga tanpa hisab. Dan di dalam hadis disebut orang yang syahid ni kalau boleh dia nak datang ke dunia balik, dia nak syahid lagi, memandangkan besarnya ganjaran. Jadi dua pandangan. Yang telah syahid di Bosnia, yang telah syahid di Kashmir, yang telah syahid di mana? Di Myanmar. Kita tengok macam-macam penganiayaan dilakukan oleh binatang yang jahat merangkak atas dunia. Ya, binatang yang paling jahat merangkak atas dunia siapa dia? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Orang kafir ni standard dia binatang paling jahat yang merangkak atas muka bumi. Tu Quran sebut. Ya. Allah Ta'ala sebut apa? Iaitulah inna syarrad dawab. Sesungguhnya syarrad dawab. Syarrad dawab ni sejahat-jahat binatang yang merangkak atas dunia. Siapa dia? Alladzina kafaru, orang yang kafir, yang kufur dengan Tuhan. Ketuhanan Allah ditolak. Ya. Kita pernah tengok satu cerita, walaupun cerita tu rekaan, tapi kalau kita tengok menyirap darah kita. Apa dia? Si Tenggang. Ingat tak? Mak dia piara, dia susah payah. Tiba-tiba dia senang, mak dia datang cari dia, dia halau mak dia. Kau siapa? Akulah ibumu. Hei, mana dia? Balik. Dia hambat. Dia menafikan keibuan ibu dia. Padahal ibu dia menjaga, mengandungkan dia, melahirkan dia. Macam mana rasa kita hati? Ini bukan ibu, ini konteks Khalik dengan makhluk. Kita ni makhluk, allazi khuliqa, yang dijadikan. Allah Ta'ala Khalik, allazi khalaqa, yang menjadi. Segala-gala dari dia, nyawa dari dia, segala-gala. Semua nikmat dia. Tiba-tiba dia nafikan ketuhanan Tuhan. Ni menatang kapi begini. Ya, dia tak terima ketuhanan Allah Ta'ala. Dia ambilnya batu, kayu yang dipahat, diukir, dia sembah. Ni mana syarrad dawab, Quran sebut. Ya, ana sampai ke ini Quran sebut title orang kafir itu syarrad dawab, binatang yang paling jahat yang merangkak atas muka bumi. Alladzina kafaru, orang yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia menolak keibuan, menolak kebapakan, dia tolak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Itu jahat mereka. Lepas tu kita tak pelik kalau kita tengok sekarang macam-macam perangai di internet. Baik, sekarang Tuan Pengarang menarik perhatian kita. Al-Qutubul Kabir, kutub besar, Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, dunia Islam mana yang tak kenal dia, wali besar.
Sangat tercela engkau, dia kata, wahai Salik, rambut sudah beruban namun masih berakal kebudak-budakan dan otakmu masih kecil, dia kata. Engkau tidak memahami kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak memahami atau buat tak faham dengan kehendak dan tujuan matlamat asal kita diutus ke dunia, maka orang itu dipanggil otak dia macam budak-budak panggil, ya, katif. Jika engkau benar-benar berakal, tangisi ke atas dirimu. Jauhnya diri kita, kerinduan kita dengan Tuhan tak kuat, ibadat kita tak ada rasa manis. Sebab beberapa peringkat yang perlu kita semak, tuan ya. Kita sembahyang, kita pergi ke surau masjid, belajar, berzikir dan ibadat-ibadat yang lain, baca Quran dan seterusnya. Pertama sekali kita kena cek ada tak kelazatan manis dalam ibadat. Halawatul ibadah ada tak? Kalau tidak ada, bermakna problem sah qalbi itu. Kalau tidak ada, bermakna itu makanan lazat. Ibadat dipanggil qutul arwah, ya, makanan yang paling lazat bagi rohani kita. Sebagaimana jasad ada makanan-makanan lazat, jasad kita akan dapat merasakan kelazatan makanan yang lazat bila jasad itu sehat, dia tidak ada gangguan sakit, ya, makan selesa 3 pinggan habis. Tapi kalau makan lazat macam mana pun, kawan sebelah makan 3 pinggan, dia nak habis pinggan pun tak habis. Dia cek rupanya demam panas dan penyakit 2-3 hingga. Jadi dia makan tak selera, apa, ada sakit. Begitulah makanan roh lebih besar daripada makanan jasad. Yang akhirnya kita makan pergi ke jamban ni kan. Makanlah lazat mana pun akhir jadi tai kan di jamban. Ya, orang yang takut tak makan ialah orang yang takut tak masuk jamban. Betul. Saya takut tu tak makan. Dia takut tak masuk jamban. Ya. Sekarang makna sekarang makanan rohani membawa kita rapat dengan Tuhan, masuk al-jannah, bukan masuk jamban, masuk al-jannah, syurga Allah Ta'ala. Jadi makanan paling lazat, tiba-tiba kita buat ibadat, buat bukan tak buat, lembab, penat, ya, rasa payah, bukan tak buat. Sepatutnya bukan begitu. Sepatutnya bila buat ibadat dia rasa lazat, nikmat, ya, sungguh sedap, lazat. Sekarang kelazatan tu ulama tanya ada dapat tak? Itu yang pertama. Kalau kita buat ibadat ada lazat, alhamdulillah, syukur. Kita speed lagi, dia akan beri hadiah kedua. Apa dia? Ya, hadiah kedua al-mahabbah. Kasih. Kasih ke Tuhan tu mula tumbuh, mula subur dalam hati dia. Ya, bila kita speed lagi, tarik zikir kuat betul lagi, insyaAllah dia beri yang ketiga pula, ialah al-aish, kerinduan. Bahayanya kalbi insan bila tidak ada rindu dengan Allah Ta'ala. Sekurang-kurang ulama kata mesti macam mana seorang lelaki rindu perempuan, perempuan gilakan lelaki. Macam mana dia gindu kan? Dia duduk, dia ingat, dia bangun sentiasa. Dia benda dinukilkan dalam surah, ya, suratul Imran akhir. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang mengingati Allah Ta'ala dalam keadaan dia berdiri, keadaan dia duduk, dan keadaan dia berbaring. Manusia tak adalah tu, tak ada berdiri ni duduk, tak duduk ni berdiri, tak berdiri ni duduk ni baring. Tu je lah. Ay ala kulli ahwalin. Semua kelakuan rindu dia dengan Tuhan tadi. Itu di antara orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila ada asyik dengan Tuhan, barulah kata Sayyidi Ahmad Ibn Idris, rafa'tul hijab, aku buka hijab. Ya, bila dia buka hijab, terbuka saja, masya-Allah. Itu nikmat paling besar. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat Tuhan paling besar, iaitu dia dapat musyahadah akan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan dibukakan di akhirat, melihat secara yang layak dengan kebesaran Tuhan yang laisa kamitslihi syai'. Bila terbuka tu nikmat paling besar, nikmat paling besar. Lawan nikmat apa? Azab paling besar. Terbuka nikmat besar. Kalau azab paling besar, tertutup, mahjub. Hati manusia tadi terhijab dengan Tuhan. Ya, dia tak nampak kebesaran Tuhan, dia tak nampak kehaibatan Allah Ta'ala, dia tak nampak kurnia Tuhan, ya, dia tak kenal siapa Tuhan, siapa dia. Itu azab paling besar dalam dunia ni. Ya, itu dia. Allah.
Kemudian kata tangisilah ke atas dirimu, kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, sebelum manusia menangisi kematianmu. Sebelum kita mati, banyakkan tangisan. Ya, itu dia. Itu maknanya yang pertama tadi apa? Darah yang syahid. Yang kedua, titisan air mata yang mengalir kena gerun dengan Allah atau kena rindu dengan Tuhannya. Maka dua titisan ni air neraka takkan berani sentuh. Hebat tu. Sedarlah bahawa anak-anak, isteri, pembantu, sahabat, sebenarnya mereka tidak mengangisi di atas kematian engkau. Ya, maknanya bukan semua lah. Ada di kalangan mereka dia menangis. Bahkan mereka menangis kehilangan suatu yang berharga dari dirimu. Ya, dia menangis, Allah besok siapa nak jaga kita? Besok apa? Dia rasa dia susah tu dia menangis. Bukan dia menangis kepergianmu pun dia. Ya, sebab apa? Ada manfaat untuk dia yang sudah luput. Ya, bapak dia orang kaya besar kan, apa kemewahan dia bagi, dia nak bagi. Bila bapak dia dah mati esok, jadi akal dia rasa ke mana pula aku ni besok dah susah begini. Yang tu dia menangis pun. Kebanyakan begitu kata Tuan Pengarang. Maka kita jangan tertipu dengan tangisan dia. Ya, maka hendaklah engkau menangis terlebih dahulu. Ya, cucurkan air mata yang bermakna terlebih dahulu daripada mereka sambil mereka merintih. Ya, sepatutnya aku menangis di atas kealfaan aku terhadap Tuhanku. Itu yang kita menangis. Ya, kita menangis sedih, mengaku salah dengan Tuhan. Ya Allah, banyaknya aku terlalai. Ya, banyaknya aku terlupa, banyaknya terhanyut, maka minta Allah tarik. Ya, dua perkara besar tuan-tuan minta pun cukup. Ya Allah, tariklah qalbiku menghadap engkau ya Allah. Itu besar tu. Jadi injizat tertarik. Dan tutuplah qalbiku daripada menghadap kepada makhluk. Tidak ada bala besar bila qalbi kita menghadap makhluk. Ya, kita bubur dalam hati kita orang sampai bila tak sampai ke Tuhan. Ya, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam qalbi kita melainkan dia. Baru dia akan selamat. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu qalbi kita, ulama namakan apa? Baitur Rabb, rumah Tuhan. Sebagaimana Baitullah juga dinamakan Baitullah, rumah Allah. Bukan makna Tuhan duduk di situ. Allah Ta'ala Maha Suci. La yattakhiz bil makan wal zaman. Dia tidak diikat dengan masa dan tempat. Bahkan masa dan tempat tu makhluk dia. Makna dia apa? Diisnadkan atas takrimah, memuliakan. Tempat ibadat yang mulia diisnad, disandarkan dengan Tuhan. Rumah Allah, mana rumah untuk mengabdikan diri kepada Ta'ala. Begitulah kalbi. Kalbi dipanggil Baitullah. Kalbi itu untuk ma'rifat akan Allah Ta'ala. Kalbi itu untuk digunakan ma'rifat, menerima pancaran nur, tajalli, futuhat, fuyudat. Jadi kalau tidak ada nur, yang masuk apa? Nar. Nar dan nur dengan nar. Nur cahaya, nar tu api. Mana nur lawan dia zulmah, kegelapan. Kegelapan kalbi itu merupakan satu bakaran. Sebab di sana ada dua. Satu jannatul mu'ajjalah. Yang kedua dia panggil narul mu'ajjalah. Kalau jannatul mu'ajjalah disebut dalam suratul Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Disediakan bagi orang yang gurun ya akan kebesaran Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Dua syurga, akhirat satu, di dunia satu. Jannatul ma'rifah, syurga makrifat yang sebenar. Kalau tak dapat makrifat, dia duduk dalam narul jahalah, ya, neraka kejahilan. Dan sufi, pandangan dan pengukuran arifin billah, pandangan sufi, jahil tu tuan-tuan, lalai. Kau lupa Tuhan, kau jahil. Walaupun ilmu dia berkitab, berterela kitab dia, tapi dia lalai. Lalai itu dia panggil narul mu'ajjalah, seolah-olah neraka yang disegerakan, membakar akan kenikmatan kita dengan Tuhan. Lalai, hanyut. Sebab kita disuruh apa? Banyakkan zikrullah. Banyak mana? Jangan putus. Ya, kalau zikir banyak 1000, 2000, ya. Kalau sufi kata tu zikir orang pemalas ni. Zikir dengan Tuhan siap berkira, kan? Orang kalau kasih dia biar dikira, kan? Dia seluk pocik, ambil
Pada sekejap kira itu orang kedekut. Ya, ada pula dah masuk tabung tarik balik tersilap yang ni RM1 rupa 50 tukar-tukar gitu. Tu orang kedekut nak bagi siap kira. Tuhan bagi kita nikmat ada kira kan. Ha? Kalau dibagi kita satu nafas bayar RM1. Kalau tidak aku blok jantung kamu. Oh, mengelupa kita kan. Ya, kita pergi buat jantung kan. Bila tak jantung sangkut, oh, orang berdalih macam. Dia sangkut terus kan terus tengah-ngah kan. Ya, Tuhan pernah kira. Kalau Tuhan tak berkira dengan kita, kenapa kita zikir nak kira-kira? Jalan terus je. Cuma zikir kita orang baru ni memang ulama suruh letakkan angka supaya kita hasil istiqamah. Bakal tak letak 1,000 ke 2,000 ke, dibuat tapi buat sikit lebih banyak daripada banyak. Ya, buat sikit dah malas. Kalau itu letakkan angka lah. Sepatutnya tak ada angka. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Kita menyati antara fi kulli lamha, setiap kelipan mata, wa nafasin, tiap-tiap nafas. Oleh kerana nafas ni adalah nikmat dia, saja bagi kita tawajuh kepada dia tiap-tiap nafas. Berhadap kepada dia tiap-tiap nafas, sebab dia memberi nikmat kita tiap-tiap nafas. Pada blok nafas kita kan, tak sampai setengah jam pun dah jalan kan. Itu dia antara pendedahan daripada Tuan Pengarang Al-Arif Billah. Jadi banyaklah kita tangisi akan kejauhan hati kita dengan Allah, kegelapan kita dengan Tuhan, ya, dosa kita dengan Allah. Seorang waliullah, wali ni pencalang orang. Wali sungguh, bukan wali nikah ni, wali sungguh. Dia menangis, dia mengadu, mohon keampunan, ya Rab, dosaku lebih banyak daripada pasir yang melata di bumi. Kalau wali mengaku dosa lebih banyak pada pasir, kita macam mana nak tahu tentang ni? Para aulia mengaku dosaku lebih banyak, itu keadaan dia. Ya, orang yang kenal betul dengan Tuhan, dia sentiasa memandang kekurangan dirinya. Orang yang dipilih oleh Allah sentiasa memandang keaiban, kekurangan, kerendahan, kejauhan diri dengan Allah Ta'ala. Itu disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, iza aradallahu bi'abdi khairah faqahahu fid din. Itu yang pertama. Yang kedua, wazahadahu fid dunya. Yang ketiga yang kita bincang ni, wa bassarahu uyubah. Apabila Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-Nya untuk jadi selamat, baik, sejahtera dunia akhirat, dalam hadis ni 3 perkara. Pertama, faqahahu fid din. Allah jadikan dia suka tafaqquh. Ya, Nabi sebut secara ijmal, tafaqquh makna mendalami, memperkasakan ulumuddin akan ilmu agama. Ya, ilmu berkaitan akidahnya, amalannya, penyuciannya, pendekatan diri dia dan jalan makrifat dengan Tuhannya. Itu makna orang Allah Ta'ala pilih. Sebab kalau tak pilih, tak sampai kita tempat ilmu tadi. Yang kedua, Allah Ta'ala jadikan zahid hati dia dengan dunia. Ada dunia tak apa, jangan hati letak dalam. Sahabat banyak yang kaya-kaya, tapi dia tak masuk hati dia dalam. Sebab benda bila kita besarkan, dia akan duduk dalam kalbi. Kalau kita tak besarkan, dia duduk atas tapak tangan. Apa maksud dia? Nak ambil lah. Dia kalau benda tu besar, jangan dia duduk, jangan, itu saya punya. Itu besar. Lepas tu kena letak zikir qalbi. Allah, Allah, Allah. Di mana tak? Di qalbi, di roh, di sir dan seterusnya. Supaya sentiasa pancaran nur dia kuat. Dan yang ketiga yang kita bincang ni, wa bassarahu uyubah. Allah Subhanahu wa taala membuka qalbi dia. Apa dia? Basara uyubah. Sentiasa dia memandang keaiban diri dia. Dia memandang diri dia sentiasa dalam keadaan rendah. Kalau segi ilmu, kalau nak cari orang alim, saya bukan ahlinya. Kalau nak cari orang ibadat, saya bukan ahlinya. Tu tuan guru saya cakap tadi. Tuan guru saya al-alim mu'allamah, alim 30 lebih ilmu dan 4 mazhab, hafiz Quran, wali besar. Ya, Sayyidi Syekh Abdul Rashid radhiyallahu anhu. Tu tuan-tuan pun kenal orang Melaka. Ya, dia duduk Singapura. Ya, itulah anak kepada al-alim mu'allamah Qutubul Kabir Sayyidi Muhammad Said Jamaluddin Al-Linggi. Dan satu ceramah dia kata, kalau kau nak cari alim, aku bukan orangnya ni. Kau nak cari ahli ibadat, aku bukan orangnya. Semua dia tak mengaku, padahal dia orang besar, pencalang-calang orang, wali besar, ulama besar. Jadi kalau ditanya, semua dia kata, aku bukan orangnya, aku bukan ahlinya. Itu orang yang man tawadhu'ah rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu' adalah angkat martabat dia setinggi-tinggi.
Wa man takabbara, dan siapa rasa dia besar dia, akulah hebat, akulah hendak, wada Allah, ya, Tuhan hempas dia ke bawah, tak ada nilaian di sisi Allah Subhanahu taala. Jadi maknanya bila kita memandang kekurangan tu macam aulia, dia sentiasa memandang, padahal dia dah berjejak makam irfanul khassah, marifat yang khassah dengan Allah taala. Itu gaya dia. Kemudian kafa bika jahlan ayyu amilaka maulaka bil wafa wa anta tu'amiluhu bil jafa. Laisa ar-rajul man saha bainan nasi fil majlis, innamar rajul man saha anna ala nafsih wa raddaha ila Allah taala. Kafa bil jahd, kafa bika jahlan, cukuplah engkau dianggap jahil, kata Tuan Pengarang, ketika Tuhanmu melayanimu dengan sempurna, sedangkan engkau pula membalas dengan pengkhianatan. Tuhan beri kita dapat melihat, Masya Allah. Kita kalau mata dah rabun saja, orang tak berani naik kereta dengan kita, berani kan? Saya mata tak apa jelas, tapi nak naik lah, dia bawa kita, agak kita berani naik kan? Awak jalan dia dulu ni, buat pasal itu malam pula tu yang digembat, yang letrik maut aja, ya. Maknanya itu bau gabun. Kalau buta macam rasa sekarang nikmat mata ni, kalau nak dibayar, orang kata saya ambil mata awak sebelah, saya bayar 100,000, kita nak kan? Tak apalah, saya tak nak. Ambil sebelah mata dibayar 200,000, 300,000, tak nak kita. Tapi nak tanya mak dada, dia nak, dia jual. Ya, jadi maknanya apa? Tuhan beri kita nikmat mata ni, Masya Allah. Tiba-tiba dia guna pandang benda maksiat, benda mungkar, dikotorkan. Dia menarik muka Tuhan. Atau bagi dia pendengaran, tiba-tiba dia mendengar benda yang kotor, yang tidak diizin oleh Ta'ala. Itu khianat. Dia bagi kita mulut, boleh bercakap, boleh membuat komunikasi, tapi kita cakap benda yang tak elok, ngumpat, fitnah, laga-lagakan orang, macam-macam. Itu benda-benda yang kotor, yang menyebabkan narik murka Tuhan. Tuhan beri kita kaki dapat menapak. Kalau kita lihat ada orang yang kadang-kadang jalan berpimpin, ada kadang-kadang tak boleh jalan, makan pun bersuap tuan-tuan, tiba-tiba di jalan tempat yang dilarang oleh Ta'ala. Adil ke kita macam ni? Begitulah 7 anggota yang Tuhan beri sekarang sihat tuan-tuan. Dia sagianya seeloknya sebulan sekali kita pergi mana tuan? Pergi hospital. Dah lawat satu wat, oh Allah, macam-macam penyakit ada tuan-tuan. Kita tengok kat diri kita, Allah, Tuhan beri sihat. Besar tu. Maka gunakan kesihatan tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jangan gunakan kesihatan yang diberi free kat kita, tak ada bayar ni. Kita melawan dia ataupun mengejar benda yang tidak disukai, benda-benda yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dia kata jahil sangat seseorang tadi, Tuhan berikan dia berbagai nikmat yang tidak terkira. Dengan nikmat tu pula diharapkan, dihadap ke Tuhan, benda yang dimurkai. Itu satu daripada kesilapan besar bagi insan yang tidak merhatikan betul-betul kurniaan yang terlampau banyak. Maka dipanggil orang itu sebagai melakukan pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bukanlah rijal, laisar rajul, bukanlah lelaki yang sejati, orang yang bertempik di hadapan manusia dalam satu majlis. Siapa berani dia menjerit depan, sila datang, kan? 10 pun tak ditumbangkan dia. Contohnya lah, bukan tu lelaki. Sesungguhnya lelaki yang sebenar, siapa dia? Yang sejati, orang yang menangisi ke atas kealpaan dirinya. Mana dia menangisi, menginsafi betapa lalainya diriku, ya Allah. Itu orang lelaki sebenar. Dia yang kuat. Sebab apa? Sebab insan nak tombangkan nafsu bukan sebarangan, tuan-tuan. Tadi boleh tombangkan fizikal, sebab dia ada kekuatan zahiriah, zahir, badan kuat. Itu tak ada orang lain pun ada, orang kafir pun ada. Yang ni nak tombangkan nafsu bukan benda kecil. Dia boleh menyedari keinsafan dirinya, dia boleh menangis menginsafkan dirinya, bermakna dia telah berjaya menombangkan nafsu yang membawa dia sentiasa lalai. Sekarang dia tombangkan nafsu tu, boom. Maka dia dekatkan diri dia dengan Allah Ta'ala. Itu dia panggil kekuatan sebenar, rijal.
Ya, itulah orang yang boleh mansaha ala nafsih, yang boleh menumbangkan waraddaha ilallah, dan dia bawa diheret kalbi dia menghadap Tuhan. Atau orang yang kuat sebenarnya, lelaki yang sebenarnya yang kembali semula mentaati perintah Allah Ta'ala. Dulu dia terbabak jauh, sekarang dia pusing. Dulu dia tenggelam jauh, sekarang dia bangun. Dulu di dalam kegelapan, sekarang dia mencari dan duduk dalam cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh dia. Itu dipanggil rijal ataupun rajul yang hakiki. Ya, orang panggil anak jantan. Itu dia. Bukan dapat menumbangkan orang bergaduh. Itu ayam itik boleh bergaduh, tuan ni. Lembu kebau boleh bergaduh. Kita nak yang dalam tu. Kita boleh tombangkan dia. Iaitulah khuruj minan nafs, yang nikmatul uzmah. Dapat keluar daripada nafsu tadi itu nikmat paling besar. Fa innahu hijabun bainaka wa bainallah. Sebab nafsu ni menghijab diri kita dengan Ta'ala. Dan tidak ada azab paling besar dalam dunia bila manusia itu mahjubun bizunubih, dia dihijab dengan sebab dosa-dosa dan kelalaian dia dengan Allah Ta'ala. Jadi kita minta Allah Ta'ala suruh tarik, ya, kita panggil jazbah. Bila hati itu berlaku injizab, tertarik sap ke Tuhan, dia Tuhan sentap dan kalau Tuhan tarik hati kita, dia sentap sebagaimana Quran sebut, Allahu yajtabi ilaihi may yasha'. Tuhan menarik akan orang dikehendaki. Kalau Tuhan sentap ya hati kita menghadap dia, syaitan pun terpelanting kan. Nafsu pun tercampak. Kalau ada tarikan, ya. Apatah lagi kalau orang dah beriman, macam kita dah beriman kan. Orang belum beriman tu, tukang sihir Fir'aun, macam mana Tuhan sentap dan, ya. Fir'aun menawarkan tawaran apa dia nak. Dia pilih pula tukang sihir yang kau-kau kan, yang taiko, bukan tepi jalan tu, untuk hasrat dia menumbangkan Nabi Musa. Setelah berlaku perjanjian, ya, perdebatan dan pertempuran ini berlaku di pagi hari dan diberi hari itu hari cuti, supaya rakyat semua menyaksikan macam mana dia nak tombangkan Nabi Musa. Punya jahatnya Fir'aun. Dia ambilnya taiko besar-besar tu. Orang panggil yang kau-kau punya tukang sihir besar. Dia punya maha guru je. Ya. Baik. Pagi diharapkan makna dia dapat disaksikan oleh rakyat betapa dia akan tombangkan Nabi Musa. Apa yang berlaku sebaliknya. Ya. Bila dia depan begitu, tukang-tukang sihir yang dah demand, dia nak apa pangkat, apa benda semua Fir'aun akan nak beri, ya. Bila Tuhan tajalikan jazbah sentapan dia, bila Nabi Musa cempak aja tongkat ular dia kan, dia cempak sihir, Nabi cempak tongkat dia, zap bertukar dia ular, dia sedut habis semua kali. Dekat situ berlaku injizab, berlakunya kejazbahan hati tukang sihir Fir'aun tu. Niat datang nak tombangkan Nabi Musa. Sekali dia nampak tajali kebesaran Tuhan, terus dia kata amantu billah. Tapi terbalik, aku beriman dengan Rabbi Musa wa Harun. Terbalik. Datang hasrat dia nak tombang Nabi Musa, yang berlaku sebalik. 360 darjah dia pusing. Apa tu dia? Jazbah. Allahu yajtabi ilaihi may yasha'. Tuhan tarik akan orang yang dikehendaki. Bila Allah Ta'ala tarik hati tukang sihir Fir'aun, sap dengan Fir'aun tercampak kan. Fir'aun siapa tak kenal, dan orang Melayu kalau jahat, orang panggil kau ni jahat macam apa? Dia tak kenal Fir'aun, Peraun ni. Yang sebut Fir'aun tu pelat, kau ni jahat macam Peraun gitu kan. Mana lambang kejahatan tu sampai petap tu. Ya, ganas Fir'aun dia tangkap, dia sembelih, budak dia bunuh habis. Oh, kita jahat. Tapi bila jazbah berlaku, tukang sihir Fir'aun langsung tak pandang. Fir'aun boleh tak nampak. Fir'aun kata, la uqatyana wala usalibanna, aku cencang kau. Dia kata, aku salib kau. Cencanglah dia kata. Ya, pagi dia bertempur, petang terus dia dah dapat makam syahid. Sekejap dia tuan tarik. Itu berlaku apa? Jazbah. Allahu yajtabi ilaihi may yasha'. Sebab setengah ulama dia minta, Allahumma ja'alni minal muradin atau minal majzubin. Ya Allah, bagi jadikanlah hamba ni orang yang engkau tarik. Dia Tuhan sentap kalbi kita menghadap dia, Masya Allah, pum, dia punya lazat luar biasa. Ya, sebab tu jazbahnya meningkat. Kalau peringkat awal kadang-kadang tengok bila Tuhan tarik dekat, ya, dia cukup nakal dalam kampung. Ya, ayam orang curi, itik orang dia sapu kan, orang kampung semua kenal. Tiba-tiba dia hilang 5 tahun. Mana pergi budak ni? Balik-balik tengok, dah berubah. Dah pakai jubah sekarang orang terperankat dan, ya, sebab jazbah tertarikan. Dia berubah tu bila Tuhan cempak kalbi dia, nur tadi sum Tuhan tarik, hingga dia tak pandang orang lagi dah. Dia berubah, orang nak kata apalah itu. Dan dia aku dapat taat kepada Allah. Tu jazbah berlaku. Sebab minta doa.
Dalam sembahyang minta, ya Allah tariklah hati hamba ni ke arah Engkau. Kalau Tuhan tarik dah, dia punya lazat luar biasa. Itu nikmat sebenarnya. Kalau tak ditarik, takut yang lain tarik. Siapa tarik? Nafsu tarik, dunia tarik, syaitan tarik. Habis tiba ibadat, jasad menghadap kiblat, hati orang lain tarik. Bagi empat lain. Angkat dia takbir dah rasa mengayau. Dan kedua minta apa? Ya Allah padamkan pandangan makhluk daripada kalbi. Tuan-tuan semayang daripada awal sampai akhir minta dua cukup. Ya Allah tutuplah pandangan makhluk daripada hatiku, tariklah kalbiku menghadap Engkau. Dah cukup. Tu kalau dapat pun cukup. Sebab itu iftitahus salah, dia dah bayangkan benda tu. Apa iftitahus salah? Doa iftitah. Tawajuh itulah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Wajjahtu mana aku hadapkan. Lepas tu kalau kita ketiga baca menghadap, qalbi tak menghadap, kata Imam Ghazali, Tuan jawab kazabta, bohong kau. Kazabta, dusta engkau. Kau kata kau menghadap, tapi tempat lain kau menghadap. Sebab tu minta Allah tarik supaya qalbi bila berlaku injizab, mana tertariknya qalbi kepada Taala, itu nikmat paling besar. Dan Allah. Dan satu lagi kata Tuan Pengarang, man 'ala hammad dunya wa taraka hammal akhirah kana kaman ja'ahu asad yaftarishuhu summa qarasahu barghus fashtaghala bihi 'ala al-asad 'anil asad fa inna man ghafala 'anillahi ta'ala istaghala bil haqir wa man lam yaghful 'anhu lam yastaghil illa bih fa ahsanu ahwalika an tafutak ad-dunya bi tahsilil akhirah. Siapa yang mengutamakan, dia meletak meninggikan hemmah dunia dia, akhirat dia buat juga, tapi dalam kepala dia dunia lebih besar. Bangun tidur dia kena tengok apa kita fikirkan. Kalau kita nak tengok martabat kita dengan Tuhan, setengah arif billah kata, kau bangun tidur awal yang kau ingat apa? Dia bangun tidur dia ingat, kerja tak siap. Tu martabat dia itulah. Kalau adillah tak, tidur dia pun sentiasa dengan Allah Ta'ala. Jadi dia utamakan kerja cita-cita dunia dia ni dan meninggalkan cita-cita akhirat yang besar. Adalah perumpamaannya seperti seorang yang diterkam seekor singa, kemudian dalam masa yang sama dia disengat kutu serangga pula. Ekoran itu dia sibuk menepis kutu serangga tadi, melupakan singa. Ataupun dia berjalan, maknanya singa nak terkam dia, tiba-tiba kengga gigit dia, dia sibuk buang kengga dia. Si singa nak terkam, patut dia lari lah. Singa dia lagi besar, mana mudarat singa kalau baham dia boleh sebab mati. Kalau kengga gigit pun sakit-sakit dia sikit sangat. Betul maksudnya. Ataupun kalau dia berjalan terus digigit oleh serangga kengga tadi, kalau dia pusing belakang, harimau singa tunggu dia. Betul maksud dia. Kalau dia meneruskan ibadat memang susah, ada halangan. Tapi kata nak ibadat, pusing belakang, neraka tunggu. Nak jalan ke syurga kena ketip serangga. Umpama kita kata apa tadi, kengga ke. Tapi kalau pusing, pusing lagi besar, neraka tunggu dia. Wal'aizallah. Oleh kerana tu langgar je lah. Kena gigit sikit pun tak apalah. Sebab yang belakang tu kalau pusing lagi berat. Yang menunggu kita ialah an-nar, itu lagi besar. Itu maksudnya orang yang cerdik, dia sanggup mengharung sedikit kesusahan di dunia demi untuk keselamatan di sana. Sungguhnya orang yang lalai pula daripada Allah Ta'ala, sebenarnya ia sedang sibuk dirinya dengan perkara yang kecil dan hina, urusan dunia yang sementara ni. Dan siapa yang tidak lalai daripada Allah SWT, tidaklah dia menyibukkan dirinya melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedarlah bahawa sebaik-baik keadaan engkau ialah engkau kehilangan dunia kena mencapai cita akhirat. Jangan sampai dia nak dunia digadaikan akhirat. Jangan digadaikan akhirat kena nak dunia. Kalau digadaikan dunia untuk akhirat tu tak apa. Bahkan tu disuruh. Suruh kita apa supaya infak, belanja, itu semua gadai sebenarnya. Fi sabilillah. Tersanggup maknanya menggadaikan apa sahaja masa, tenaga, wang ringgit demi untuk mencari kesejahteraan sebenar dan keridaan yang paling besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam syahid diharamkan kita membuangkan kesan-kesan besar, iaitu apa? Darah.
Orang kalau syahid kan, kita tak boleh mandi ni, dan diharamkan mandi dan diharamkan kita sembahyang. Sembahyang doa, dia ni yadkhulunal jannah bighairi hisab. Yang martabat dia lagi tinggi. Oleh kerana itu kalau dia mati dengan beluman darah, dengan kain-kain tu dibalut sekali. Haram kita tanggalkan asar syahid. Sebab di akhirat besok mereka akan seronok. Kalau orang kata, ya Allah kami infak harta, ya Allah kami beri masa, ya Allah kami beri segala-gala. Dia, ya Allah kami beri nyawa kami. Lagi besar. Ya, dengan nyawa dia sanggup beri untuk mencari keridaan Allah SWT. Maksudnya, carilah ridha Tuhan, lakukanlah pengorbanan untuk mencari keridaan Allah Ta'ala. Jangan mengorbankan keridaan Tuhan untuk mencari dunia yang tidak ada nilaian di sisi Allah Ta'ala. Itu di antara pesanan daripada Tuan Pengarang, supaya kita sentiasa berhati-hati dengan pengkhianatan musuh yang sangat dekat, iaitu nafsu, syaitan, yang sentiasa mengiringi perjalanan kita nak menggelincirkan dia. Maka banyaklah kita berdoa kepada Ta'ala dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW, para ahli bait dan juga para masyayikh. Mudah-mudahan kita sentiasa mempunyai peningkatan iman dan makrifat kepada Allah Ta'ala. Kemudian ya talama ila akhir, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa inna khaira kulluhu bi yadi anta bina alhamdulillah. Subhanakallahumma ya karim ya